Okey, saya sambung okey. Humaira, kehadiran Humaira. Nampak macam pelik tak? KMM, Kesatuan Melayu Muda, dia bekerjasama dengan Jepun. Nampak Jepun dengan KMM. Sebab kalau kita tahu apa yang kita belajar sejarah, Jepun datang ke tanah Melayu, dia adalah untuk menjajah. Dia nak meluaskan empayar Jepun dia. So sekarang ni, KMM, Kesatuan Melayu Muda, dia minta tolong pula Jepun untuk bagi kemerdekaan. Sebab itulah ada isu dalam sejarah dia cakap, KMM ni dia macam tali barut. Tali barut. Oh, boleh juga tapi ni macam precaution lah Humaira. Sorry lah. Sorry. Sebab kalau letak nama sini pun saya macam, oh, dia betul lah Humaira hadir hari ni. Dia macam second punya precaution lah. Okay Humaira. Thank you. Apa yang kita perlu tahu sekarang ni adalah KMM dia bekerjasama dengan Jepun dan berharap Jepun dapat memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kejayaan tentera Jepun mengalahkan British menedarkan orang tempatan bahawa orang Asia juga mampu mengalahkan orang Eropah yang dianggap kuasa besar. Nampak tak? In a sense macam tu. Jepun ni kecil je. Kalau tengok, kalau kamu lihatlah J-drama ke cerita-cerita Jepun ke, askar dia badah. Orang-orang ni halus je, kurus-kurus kering je. Rambut panjang sikit, belah tepi, itulah orang Jepun. Tapi masih lagi dapat menang dengan kuasa besar Eropah. Orang-orang kulit putih yang tubuh sasa tinggi dan sebagainya. So bila orang Melayu dilihat ni, oh Jepun boleh menang tau dengan kuasa besar Barat. Jadi kita sebagai orang Asia pun boleh bangkit untuk menentang British. Okay. Okay, seterusnya. Perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Apa yang kita perlu ambil tahu tadi adalah yang pertama, KMM iaitu Kesatuan Melayu Muda, dia bekerjasama dengan Jepun. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu yang kamu perlu tahu. Kemerdekaan. So, Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun untuk mendapat kemerdekaan. Itu yang pertama kamu perlu tahu. Perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Okay, pertama sekali, langkah awal tentera Jepun, dia bangkitkan rasisme dalam kalangan orang Melayu ni dengan membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Okey, sebab apa? Ini yang kamu perlu tahu ya. Dalam politik, dia ada golongan kanan dan juga golongan kiri. Okey. KMM ni dia termasuk dalam golongan kiri. Kanan ni macam contohnya UMNO. UMNO lah. So, sebab apa KMM ni dipenjarakan oleh British? Sebab orang KMM ni dia nak British belah daripada tanah Melayu. Tetapi pihak UMNO ni dia suka dengan British. Tu beza dia. Ini suka British, yang ni tak suka British. Faham tak maksud saya kat sini? Humaira, Syafira, Amir, faham tak? Faham, cikgu. Okey, faham. Alhamdulillah. Dia padam balik. Bila tu golongan kanan, dia pro-British. Sebab apa? Jawatan British semua bagi dekat golongan kanan. Golongan kiri ni tak dapat jawatan. Sebab tu dia rebel. Sebab tu kalau kamu lihat, sejauh mana kemerdekaan negara kita ni betul-betul merdeka. Kalau ikutkanlah, sebab orang UMNO, dia pro-British. Maksudnya dia macam member lah, sama-sama baik. KM suka Jepun lah. Soalan yang bagus. Soalan yang bagus, Humaira. Sebab apa? KMM ni dia tak suka sangat Jepun sebenarnya. Tapi dia lihat Jepun ni sebagai sebuah negara atau sebuah pasukan yang boleh membantu masyarakat Melayu untuk membuang British daripada tanah Melayu. Nampak tak? So dia macam ni lah. Dia macam, okay, saya lukis supaya kamu nampak gambaran dia. Pernah nampak tak perang tiga penjuru? Okay, pen. Contohnya A, B, C. A, B, C. Perang tiga penjuru. Yang ni katakan yang ni Jepun.
Yang ni tanah Melayu. Yang ni British. Sekarang ni tanah Melayu, British jajah. Jepun pun jajah. Sekarang ni, tanah Melayu ni nak tabir tanah Melayu je. Dia tak nak Jepun, dia tak nak British. So, kalau tanah Melayu, dia ada dua pula badan. Badan. Maksudnya yang suka British dan yang tak suka British. Yang suka British ni, dia nak tak British belah? Tak nak lah sebab dia suka British. Tapi yang tak suka British ni, dia nak British belah. Dia minta tolong dengan Jepun ni. Jadi dia bekerjasama untuk menghapuskan British. Even though golongan yang suka British ni tak setuju. Jadi untuk menjawab soalan Humaira tadi, adakah KMM suka Jepun? Jawapan dia tak suka. Tapi dia mempergunakan Jepun untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Menarik tak? So kalau kamu cakap KMM suka Jepun, in a sense, bolehlah. Dia sukalah untuk menggunakan Jepun untuk membuang British. Tapi betul ke dia suka? Itu persoalan dia. Kalau tanya saya personally, saya cakap KMM tak suka pun Jepun sebab Jepun pun nak jajah tanah Melayu. Dah ramai mana dia bunuh orang kat tanah Melayu. Tapi Jepun lah jalan penyelesaian untuk dia mengeluarkan British. So kiranya KMM dia mempergunakan Jepun. Suka atau tak itu penilaian peribadi. Bagi saya dia tak suka. Tapi mungkin bagi Humaira anggap KM suka Jepun. It's up to you, Humaira. Faham, Humaira? Okey tak? Humaira? Humaira dengar tak? Okey. Sorry. Ada notification pula. Okey, seterusnya. Dipenjarakan oleh British. British tak sukalah ni. Pentadbiran tentera Jepun memberikan ruang kepada kegiatan politik KNM kerana memerlukan sokongan masyarakat tempatan. Okay. Namun begitu, pada bulan Jun 1942, tentera Jepun membubarkan KMM kerana tindakan pimpinannya menuntut kemerdekaan daripada Jepun. Nampak tak? KMM pun dia nak keluar daripada kemeluk Jepun. Pemimpin KMM sedar bahawa Jepun tidak akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Walaupun KMM telah membantu tentera Jepun dalam peperangan dengan British. Nampak tak? Dia saling membantu untuk menghalau British, tapi KMM sendiri sedar yang Jepun ni tak nak merdekakan kita pun. Dia masih lagi nak jajah kita. So KMM akhirnya rebel. Maksud dia mengkhianati Jepun. Dia cakap, okey tak nak. Sebab itulah Jepun dia bubarkan KMM sebab dia cakap, KMM ni dah tak ada guna bagi Jepun untuk menjajah tanah Melayu walaupun dah halau British. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan diteruskan dengan taktik dan strategi baru. Anggota KMM dalam organisasi ketenteraan ditubuhkan oleh tentera Jepun. Ingat ya, ada dalam soalan kuisis nanti. Gyugun dan Gyutai menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun. Tetapi pada masa yang sama bekerjasama dengan pentadbiran tentera Jepun. Confusing tak? Sebab apa yang kalau kita belajar yang minggu lepas punya, kita dapat lihat yang Jepun ni dia buat beberapa program lah, contohnya Kempetai dah. Dia ambil orang Melayu, dia latih untuk menjadi pegawai dan end up pegawai yang dilatih tu rebel Jepun balik. Sebab apa? Sebab ada kesedaran nasionalisme. Sebab itulah contohnya ni Jepun dengan KMM dia tubuhkan unit Gyugun dengan Gyutai, dua unit ni. Maksud dua unit ni memang unit anti Jepun lah, tetapi unit ni dia suka kepada tanah Melayu dan dia sedar bahawa Jepun ni tak perlu ada pun dalam tanah Melayu. That's why dia menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun. Dia lawan Jepun, tetapi pada yang sama bekerjasama dengan pentadbiran tentera Jepun. Nampak tak? Dia macam ni, two faces. Awak cakap apa? Bermuka dua. Maksudnya macam spy lah. Depan nampak baik tapi belakang tikam belakang. Dia macam ada unsur-unsur macam perisik sikit.
Menarik sebenarnya konten macam ni. Dia macam dapat tahulah macam mana nak merdeka tu bukan senang sebenarnya. Dia perlu deceiving, dia perlu menipu, ada tipu lah dan sebagainya. Itulah untuk mendapatkan kemerdekaan. Bukannya seperti yang kita lihat. Macam Yahudi lah. Macam Yahudi apa? Ya, agenda Yahudi ke Amir? Macam Yahudi ke? Depan baik belakang tak? Boleh lah. Tapi kalau isu Yahudi ni, dia lagi mendalam. Lagi mendalam isu Yahudi ni. Kalau ada, saya boleh cerita sikit pasal Yahudi ni. Tapi kita dalam konteks Jepun dengan Tanah Melayu. Sebab kalau Yahudi ni panjang cerita dia. Tapi menariklah analogi yang Amir bagi tu. Itulah Yahudi tu depan baik tapi belakang ambil tanah Palestin kan. Sandiwara dunia, menipu je kerja dia. Okey, apa yang kamu perlu tahu ialah Gyugun dan Gyutai. Ada soalan kuis nanti. Kalau salah itu masalah peribadi ya. Gyugun dan Gyutai. Okay, next. Okay, menjelang bulan Jun 1945, tentera Jepun, notification datang lagi. Tentera Jepun yang semakin tertekan dengan serangan pihak bersekutu berusaha memenangi hati golongan nasionalis Melayu. Oleh sianya Jepun yang acah-acah nak takbir tanah Melayu, cuba pula untuk memenangi hati golongan nasionalis Melayu. Contohnya sebab dia takutlah sekarang ni, dia takut. Dengan sokongan tentera Jepun, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, yang adalah golongan kiri, KMM tu. Kalau lihat nama-nama ni. Yang mana? Kesatuan Melayu Muda. Ingat yang penting ni, golongan kiri ni. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siraj dan bekas pemimpin KMM yang lain menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS. Jepun merestui matlamat KRIS untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Okey. Yang ni menarik sebab apa? Dalam silibus tingkatan 4, tingkatan 5, walaupun kamu tingkatan 4, kamu perlu tahu ya, tingkatan 5 nanti kamu akan mempelajari Indonesia. Sebab apa? Asalnya negara Indonesia dengan Malaysia, dia patut sama-sama merdeka. Yang ni kamu akan belajar tingkatan 5 nanti. Sebab apa? Sebab masing-masing dijajah dan masing-masing dah ada kesedaran nasionalisme. So, Indonesia ni sebagai abang, dia nak merdeka. Tanah Melayu ni sebagai adik, dia pun nak merdeka. Tapi, rakyat Indonesia merdeka dahulu. Meninggalkan Malaysia ataupun Tanah Melayu, duduk keseorangan, kesepian. Sedih kan? Sebab itulah Tanah Melayu ni dianggap Indonesia ni macam betray. Sebab dia pernah buat perjanjian cakap nak merdeka sama-sama. Sebab atas nama Melayu contohnya, Melayu, Islam. Sebab dulu alam Melayu tu luas. Indonesia, Malaysia, Thailand tu alam Melayu. Tapi Indonesia dia merdeka awal. Meninggalkan Tanah Melayu lah, Malaysia lah. And then bila Malaysia pula nak merdeka, Indonesia pula tak puas hati. Sebab tu dah ada istilah Ganyang Malaysia. Nanti kamu akan belajar di tingkatan 5 nanti. Menarik tajuk ni. Tapi masa ni kamu perlu tahulah, Indonesia dengan Malaysia ni, dia berjuang sama-sama ya, untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu melalui semangat Asia untuk Asia. KRIS ni lah. Namun begitu, Jepun memaklumkan kepada KRIS bahawa rancangan untuk Tanah Melayu merdeka bersama-sama dengan Indonesia tak dapat dilaksanakan kerana tentera Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 berikutan pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki. Nanti kamu akan lihat ya macam mana dia kena bom. Maksudnya bila nak merdeka lela dah ni, bila dah nak merdeka dah ni, tapi ada kesilapan teknikal sikit yang menyebabkan Indonesia dengan Tanah Melayu tak dapat merdeka bersama-sama. Dan kita lihat kat sini, walaupun perjuangan menuntut kemerdekaan tidak berjaya semasa pendudukan Jepun, perjuangan bagi mencapai matlamat KRIS diteruskan selepas pendudukan Jepun melalui penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, iaitu parti politik pertama ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun. Okey. So, bila KMM yang kita belajar tadi bekerjasama dengan Jepun untuk merdeka, kan? Sekarang Jepun dah tak ada dah. Dah tak ada.
KMM ni tukar kepada Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Saya dengar Jepun kena bom sebab bom kapal Amerika. Humaira, menarik. Pearl Harbor. Isu Pearl Harbor. Kalau kamu nak lihat, dia ada movie. Pearl Harbor. I think it's spelled like this. Pearl Harbor. Dia macam perang dunia lah. Perang dunia. Sebab apa? Sebab yang kamu semua belajar minggu lepas lah. Macam mana perang Asia Pasifik itu berlaku. Nanti akan ada perang dunia yang kedua. Sebab Amerika Syarikat kan dia macam acah hebat dengan British untuk menentang Jerman dan sebagainya. Dan dia cakap macam, okay Jepun, kau bom Amerika. Tu Jepun pun bom mereka. Bom. Puff. Bila bom Amerika, dia macam cari pasal lah. Amerika pun bila kena bom, dia sekat ekonomi Jepun. And then Jepun macam, terkapai-kapai ku kelemasan. Dia tak tahu nak buat apa. Dia dah tak ada dana, tak ada industri dan sebagainya. Amerika pun dah cut hubungan. So Jepun membawa diri ke tanah Melayu untuk bagi tahu kat orang tanah Melayu yang tak gunanya orang British. Kita ni orang Asia, kita patut stand together. Katanya, padahal tahi je semua Jepun. Yes, Humaira, thank you. Sebab tu dah ditubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, iaitu parti politik pertama yang ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun. Okey, apa yang kita perlu tahu setakat ni adalah, pertama sekali KMM, Kesatuan Melayu Muda, dia nak bekerjasama dengan Jepun untuk merdeka. Tapi betul lah drama Jepun pun bukannya nak suruh tanah Melayu merdeka sangat. So in the end, semua yang ada dalam KMM tu dia betray, dia khianat pada Jepun. Dia cakap, alah Jepun, kau bukan nak bagi kita orang merdeka pun, belahlah kau. And then dia pun menubuhkan, dia cakap dia nak bergabung dengan Indonesia dulu. Jepun setuju. Tapi in the end, lepas tak ada Jepun, wujudlah parti baru iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Senang saja. Senang saja kalau kita lihat kronologi dia dan kita ingat kronologi dia. Okay, katakan ni, yang ni Jepun. Yang ni KMM. Berbaik. Berbaik, nak merdeka. Lepas tu KMM pun sedar. Jepun ni nak ambil kesempatan ni sebenarnya. Jepun macam, ya ke? Yelah. Lepas tu, dia minta tolong dengan yang Indonesia tu punya, Chris. Jadi Chris tu mana Chris? Chris tu adalah yang ni Chris. Jadi bergabung dengan KMM. Tu Jepun cakap, okey, saya setuju. Dah bergabung dah ni. Ini bila Jepun tak ada, yang ni Chris dengan KMM ni bergabung menjadi Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Itu adalah kronologi dia. Senang sahaja kalau kita lihat balik. Saya harap kamu faham ya. Kalau ada soalan tanya je. Ada soalan tak? Ada. Saya tak cukup tangan. Kalau saya ada tangan, saya boleh tunjuk kaki saya sekali. Okey. Seterusnya, kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Okey, macam mana pula? Bila Jepun ada, macam mana pula politik di Sabah dan Sarawak? Okay, kita lihat ya satu persatu. Kegiatan penduduk di Sarawak dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Contohnya, Persatuan Cina digabungkan menjadi Kakeo Kokakai. Kakeo Kokokai. Kakeo Kokokai. Berikutan kekurangan pegawai Jepun. Orang Melayu dan Iban diberikan jawatan dan kuasa yang lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya hanya disandang oleh pegawai British. Nampak tak? Bila Jepun dia takbir di kawasan Sarawak, kalau ada ni, the occupation of Japanese Army in Sarawak. Maksudnya adalah pendudukan Jepun di Sarawak. Sangat menarik ya kalau kamu baca buku tu. Tapi tak apalah, tak payah panjang. Sebab apa? Sebab orang Melayu dengan orang Iban ni dia bagi special case. Sebab dulu pegawai British je yang takbir. Sekarang ni bila Jepun masuk, British belah-belah bagi orang Melayu dengan orang Iban jadi pegawai. Dengan adalah sikit-sikit tentera Jepun.
Menjawat jawatan tinggi turut memberikan kesedaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas penting. Betul lah. Sebagai contohnya, kesedaran politik melalui pengalaman semasa pendudukan Jepun menjadikan peribumi Sarawak lebih yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Okey, contohnya lah dalam satu kelas. Analogi ni dalam satu kelas. Ada pelajar A+, ada pelajar A tolak dan ada pelajar A. Okey. So, yang A+ ni merujuk kepada katakan British lah, British pegawai A+. Bila tak ada A+, yang A tolak dengan A ni, dia boleh bekerjasama untuk jadi A+. Contohnya, dalam satu kelas lah, semua orang boleh berjaya dengan syarat diberi kepercayaan ataupun tak saja. Contohnya lah, dalam satu kelas, orang A, orang B, orang C. Yang ni dapat markas 98, yang ni 96, yang ni 94. Semua boleh kan? Semua boleh A+. Tapi kalaunya yang British ni tak ada, yang 98 yang British tak ada, boleh tak 96 ni 94 dia tak habis? Jawapannya boleh lah. Tak ada beza pun. Mungkin yang ni bila dah tak habis, boleh dapat 100% pula. Nampak tak? Cuma kepercayaan tu tak diberi sewaktu pentadbiran British. Tapi once British dah tak ada, yang tak habis ialah orang tempatan, orang Melayu dan orang Iban, dia orang sendiri percaya yang, oh, actually we can do this. Kita boleh takbir Sarawak. Tak perlu pun British dan sebagainya. And then when they realise, bila mereka sedar, mereka in the end dah takbir dah Sarawak dan Sabah. Ia lebih yakin, sini keyword dia, yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Okey. Pendudukan Jepun menyuntik kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat di Sabah. Beberapa pertubuhan ditubuhkan selepas pendudukan Jepun seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML) oleh Tengku Nordin, Abu Bakar dan Zakaria Gunn. Berdasarkan idea Harun Aminur Rashid, nasionalis Tanah Melayu, di bahagian pantai timur Sabah, Parti Kebangsaan Melayu Tawar ditubuhkan dan dipengerusikan oleh orang kaya-kaya Abu Bakar. Maksudnya kat Sarawak pun kat Sabah, dua-dua negara dah realise actually we can takbir sendiri je. Okey, apakah Kakeo Kokokai? Yang ni. Di sini dicakap. Kakeo Kokokai ialah persatuan Cina seberang laut anjuran Jepun yang menggabungkan persatuan Cina yang merangkumi dialek, daerah dan nama keluarga di bawah satu pertubuhan. Pertubuhan ini diasaskan di Kuching serta mempunyai cawangan di bandar utama yang didiami oleh orang Cina seperti di Cebu. Okey, sekarang ni persoalannya, kalau kamu sedar yang selama ni saya cakap, orang Jepun tak suka orang Cina. Kalau jumpa pun kerja nak membunuh je. Betul tak? Saya rasa kamu semua masih ingat lagi, saya yakin kamu masih ingat. Sebab istilah dia, Jepun tak suka Cina. Jepun tak suka Cina. So sekarang kenapa ada pula Kakeo Kokokai ni? Iaitu Persatuan Cina. Anjuran Jepun pula tu. Sebab apa Kakeo Kokokai ditubuhkan oleh Jepun? Sebab Jepun dia nak kawal. Nak kawal siapa? Orang Cina. Itulah tujuan utama dia. Dah bunuh je. Macam apa benda asyik bunuh je. Jepun lah ni. Daripada bunuh baik aku kawal je dia. So dia digabungkan jadi Kakeo Kokokai. So simple as that. Senang saja. Okey. Bagaimana pula keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun? Okey. Kan Jepun dah kalah dah ni. Amerika Syarikat, seperti yang Humaira cakap tadi, Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada bulan Ogos 1945. Peristiwa tersebut membawa kekalahan tentera Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Okey, kalau lihat kat situ 6 Ogos 1945.
bom atom little boy. Ini little boy. Kecil je macam budak lelaki kecil, little boy. Digugurkan ke atas bandar Hiroshima. Okey, bayangkan ialah little boy. Hodohnya little boy saya. Dijatuhkan, saya tulis little boy. Dijatuhkan kepada Hiroshima. Ingat ya, masuk kuis nanti ni, Hiroshima. Bukannya Tokyo, bukannya Nagasaki. Hiroshima. Little boy. Dia meletup. Pom, meletup kuat lah. Tapi mengamuk little boy tu tak macam little boy. Nak mengamuk little boy tu tak macam little boy. Sebab apa dia diberikan nama little boy? Sebab ni macam yang pertama. Maksudnya yang pertama. Sebab dia macam carrot cikgu lukis. Macam carrot. Tapi tak apalah, anggap tu. Bukan carrot kan, ni little boy. Sebab apa little boy tu dia berikan nama little boy? Sebab dia macam evolusi. Sebab contohnya kita daripada baby. Okey, baby kan, baby. Merangkak ni. Okey, lepas tu jadi budak, boleh berlari. Lepas tu jadi besar. Dah berjalan formal. So dia start from boy kepada teenage kepada man. Sebab ni dia namakan little boy sebab dia dibuat pada 6 Ogos 1945. Kemudian pada 9 Ogos ada fat man pula. Ni fat man. Ni fat man. Ni perut dia perut dia. Astaghfirullahalazim. Macam pula tengok. Little carrot. Amel ni nak kena ni. Little carrot. Jangan tertukar pula little carrot nanti. Ingat little boy. Little boy who live down the lane. Tiba. Okay, saya padam balik. Sebab hodoh kan. Sebab hodoh. Saya cuba lukis yang baik. Paling baik. Internet unstable pula dia cakap. Okay. Nampak? Nampak? Ni little boy. Macam terung pula. Okay. Cukup lah tu. Saya tak pandai lukis ni. Kabinet Jepun bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan. Betul lah. Bila dijatuhkan bom ke Hiroshima, macam, tak guna kau bom tempat aku. Kita balas balik. Kemudian ada lagi bom atom Fat Man pula digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Nagasaki. Kayaknya little boy Hiroshima, Fat Man Nagasaki. Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah, surrender. Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh pihak bersekutu. Siapa pihak bersekutu tu? Kalau kamu masih lagi ingat Perang Dunia yang pertama dan kedua, pihak bersekutu tu adalah pihak yang joint venture macam peniaga pula. Orang buat sikit tapi Amerika buat 100 kali ganda. Yes. That's why America is all about dia nak tunjuk yang dia tu hebat. Kalau saya ada jumpa satu konten dekat TikTok ni lah. Dia cerita pasal Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sangat menarik. Kalau saya ada, nanti saya share dengan kamu. Dia cakap, okay. Dia macam buat macam ni lah. Contohnya TikTok, tahu TikTok. Biasanya dia buat konten macam pakai baju, and then dia buat macam nama Amerika. Dia buat cakap lah, saya nak buat macam ni. Lepas tu jadi macam Jerman tak. Saya nak serang kamu. Macam tu lah. Kalau kamu nak buat pun, kamu boleh buat. Kamu tunjuk kat saya. Tapi dalam konten TikTok tu, dia cakap lah yang seolah-olah ni apa benda Amel? Konten Amerika versus cerita tu Amel. Nanti tunjuk kat saya Amel. Tapi apa yang nak tunjuk kat situ bahawa Amerika ni, seluruh dunia ni macam memerlukan Amerika Syarikat sebagai hero. Macam Amerika ni kerja dia tolong. Tapi kalau kita lihat daripada perspektif dunia, Jepun hanya buat apa yang diarahkan.
Tetapi yang merana at the end of the day adalah Jepun itu sendiri. So bagi mengikut kacamata rakyat di tanah Melayu, yang jahatnya adalah Jepun. Betul tak? Tapi adakah kita mendalami apa yang Jepun rasa dalam konteks dunia? Adakah kita cuba kaitkan dengan Perang Dunia Kedua yang Jepun merana, yang akhirnya menyebabkan Jepun datang ke tanah Melayu untuk agenda peribadi? Itu persoalan. Persoalan dunia yang tak diceritakan dalam buku teks ataupun artikel mana-mana, tetapi dia terpulang kepada kita untuk menilai. Contohnya kamu semua pelajar dekat tempat. Saya tahu kamu semua tu minda dia luas, boleh fikir panjang, fikir jauh. Kalau kita melihat satu persatu perspektif orang lain, bukan saja kacamata tempatan. Sebab apa? Sebab kalau kamu notice, buku teks sejarah tingkat 4 jadi isu, ya. Jadi isu dekat Facebook ataupun di laman sosial. Kita dapat lihat bahawa buku teks sejarah tingkat 4 dikatakan mengangkat golongan kiri. Kalau kita yang belajar tadi tu, KMM, PKNM, itulah golongan kiri. So dalam media sosial cakap, okey, ni apa benda ni? Ni mengangkat perjuangan komunis, dia kata. PKMM tu komunis lah. Mengangkat perjuangan komunis. Ini salah dari segi sejarah. Ini menafikan sejarah yang betul, sebab yang betul-betul berjuang tu adalah golongan kanan, golongan-golongan UMNO untuk merdeka. Oh, kita belajar sejarah, okey. Kamu semua belajar sejarah. Kamu boleh counter balik orang yang bercakap kat media sosial tersebut. Sebab apa? Dia tak ada hero pun sebenarnya untuk kita merdeka ni. Dia tak ada satu badan yang disorang je berjuang. Dia adalah rentetan semua orang. Golongan kanan buat kerja, golongan kiri buat kerja. Bila sama-sama buat kerja, boom, merdeka. Tapi orang tak nak lihat benda tu. Dia masih lagi untuk unsur politik lah. Sebenarnya pasal politik lah. Mementingkan politik. Oh, yang berjuang yang ni, kita patut angkat dia. Dia patut jadi kerajaan. Saya tak cakap lah parti politik mana. Oh, kita patut perjuangkan yang ni. Saya harap kamu faham lah apa yang saya cuba sampaikan. Kalau tak faham, bagi tahulah saya sanggup ulang balik. Banyak pula saya sembang politik. Ni little boy. Lepas little boy jadi fat man. Fat man dia besar sikit. Macam ikan paus pula. Fat man. So bila soalan quiz keluar, little boy dijatuhkan ke bandar mana? Jawapannya adalah Hiroshima. Kalau fat man, Nagasaki. N ni. Fat man, Nagasaki. Senang saja. Alhamdulillah. Saya padam dah. Okay, little boy. Little boy. Jatuh dia ke atas Nagasaki. Kalau fat man. Nampak tak N ni? Ni Hiroshima, silap. Astaghfirullahaladzim. Okey, ulang balik. Kalau little boy dijatuhkan kepada Hiroshima. Kalau fat man nampak N ni dijatuhkan kepada Nagasaki. Tu je. Inilah Maharaja Hirohito. Bom atom digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Boom. Nagasaki apa? Fat man. Okay, next. Selepas Jepun menyerah kalah, Lord Louis Mountbatten, peliknya nama, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara merancang untuk segera mendarat di tanah Melayu semula. Benci pula baca. Namun begitu, beliau tidak dibenarkan membuat JPK. Allah, kesiannya. Tahu tak maksud kenapa saya gelak kat sini? Ini macam geng-geng British lah ni. Geng-geng British kena halau. Kena halau dari tanah Melayu. Lepas tu bila Jepun dah tak ada, dia nak datang balik. Bila datang balik tu macam uninvited. Tak diundang. So, mana boleh datang je. Tunggu dulu. Kena buat surat dulu. Tak boleh pekat masuk macam tu je. Nampak tak? Malu besar. Namun begitu, beliau tidak dibenarkan berbuat demikian sehingga selesai upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentera Jepun kepada General Douglas MacArthur, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Pasifik pada 2 September 1945. Oleh sebab itulah tentera British
mula kembali ke Tanah Melayu pada 3 September. Seterusnya, upacara rasmi penyerahan kalah tentera Jepun diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. So, apa yang petikan ni cuba sampaikan, bila Jepun dah kalah, yang nak datang balik, nak get back siapa? Macam saya cakap lah, ni Tanah Melayu. Tanah Melayu ni sangat hot stuff. Sangat dicintai. Berebut, siapa Jepun nak, British nak. Sebab dulu Tanah Melayu dengan British. Lepas tu bila Jepun nak dengan Tanah Melayu, British pun undurkan diri. So bila Tanah Melayu dengan Jepun, gaduh pula, tak terima. So dah jadi ex dah Jepun ni. Tu British, dia lihat dari jauh. Dia lihat Tanah Melayu dia macam, dia nak pergi ke Tanah Melayu balik untuk get back. Tapi tak diterima pun. Tidak dimenekan. Bila British nak datang Tanah Melayu, tak nak. Sebab in the end Tanah Melayu nak single forever. Saya harap kamu faham lah analogi tu. Tanah Melayu dengan British nak together tak boleh. Kena reject British. Jepun datang dari Tanah Melayu, nak together pun tak boleh juga. And then British nak datang get back balik, tak boleh lah sebab Tanah Melayu nak single forever. Senang saja. Patut rakyat dia banyak single. Rakyat mana ni? Jepun ke? Ke British? Oh, Malaysia ke? Astaghfirullahaladzim, Amir. Amir ni. Okay, so ini adalah pendaratan pertama tentera British. Oh, tak penting pun gambar ni, tapi kita go through lah. So, inilah British mendarat di Pulau Pinang. 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah. And then pemerintah tentera Jepun, Lieutenant General Masao Baba menyerah kalah di Surrender Point, Labuan. Major General Hio Yamamura menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera laut Australia HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak. Semua dah surrender dah. Okay, kita go next. Ni pun Lord Mountbatten tadi, pemerintah tentera bersekutu yang kena reject tu, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura. General Teizo Ishiguro menyerah kalah kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur pada 13 September 1945. Penyerahan kalah tentera Jepun menamatkan pendudukan Jepun di negara kita yang berlangsung dari Februari 1942 sampai 1945. Sekejap juga, berapa tahun tu? 3 tahun je. Jepun dia datang ke Tanah Melayu 3 tahun je. Tapi quite impactful jugalah apa yang dia buat. Sebab dia banyak buat bunuh orang dan sebagainya. So, itulah pendudukan Jepun di negara kita. Ini seterusnya pula. So, apa yang kita perlu tahu, penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Bintang 3. Kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan kekosongan kuasa politik. Sebab apa? Macam mana? Sebab sistem Tanah Melayu dah ada pentadbiran, kan? Macam kita lihat tadilah, kat Jepun dilantik pegawai Jepun untuk tadbir, orang Melayu, orang Iban. Sekarang ni, bila tak ada dah tentera Jepun, kekosongan jawatan politik tu banyak. Maksudnya tak ada orang nak takbir. Ada orang nak takbir tapi macam hektik lah. Contohnya, ni pentadbiran sesepah negara mesti ada kat atas pengerusi, naik pengerusi macam kat kelas, lepas tu ada AJK, lepas tu ada anak buah. Sekarang ni kat sini kosong, kat sini kosong, kat sini kosong. Banyak kosong. Jadi susah lah nak takbir. Okay, saya erase balik. Saya erase. Okay, next. Take up pen. Okay. Kesempatan ini digunakan oleh Bintang 3 PKM, Parti Komunis Malaya, melalui MPAJA, Malay People Anti-Japanese Army. Masih ingat lagi kan? Minggu lepas kita belajar. Untuk mengambil alih penguasaan di Tanah Melayu. Take over. Bintang 3 menganggap kekalahan tentera Jepun sebagai lambang keunggulan, kekuatan dan keberanian mereka menentang pendudukan Jepun.
Parti Komunis Melaya melalui Bintang 3 telah menguasai bandar, balai polis dan pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. Bintang 3 menjalankan undang-undang sendiri dan menggunakan sebuah mahkamah yang dikendalikan oleh komunis untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutama orang Melayu. Tindakan Bintang 3 menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu dianggap perbuatan yang melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Selama lebih kurang 14 hari tanah Melayu berada di bawah penguasaan Bintang 3. Orang cakap ini darurat. Darurat selama 14 hari. Yang ni jarang diceritakan ya. Darurat 14 hari. Sebab apa? Tanah Melayu selepas tak ada Jepun, dia macam berlaku perebutan kuasa. Hektik gila ni. Semua nak kuasa tu, nak kuasa ni, nak kuasa tu. Sampai bunuh orang. Kau bekerjasama dengan Jepun ke? Pum, tembak. Kau turun Jepun kan? Pum, tembak. Aku turun Jepun ke? Pum, tembak dia sendiri. Contohnya macam tu lah. Nak tunjuknya kalau kita ni ada something yang kita macam betray our own country, they take things into measure yang sangat jauh. Kita tak boleh bayang sebab sekarang ni kita hidup zaman merdeka. Kita ada je konflik, kita ada je masalah. Contohnya masalah tak tahu nak makan apa, tak tahu nak pakai baju apa, tak tahu nak letak caption apa dalam Instagram. Itulah isu kita. Tetapi isu zaman dulu, dia berkait dengan kemerdekaan. Berkait dengan kemerdekaan. So benda ni akan mendatangkan kemudaratan kepada negara kita. Yes. Ha. Apa Syafira Elika suka apa? Itulah maksud dia kat sini. 14 hari. Kat mana dah tadi? Bintang 3. So apa yang kita tahu sekarang ni Bintang 3 ni baik ke jahat? Itu persoalan dia. Bagi saya kalau kita lihat apa yang petikan cakap, cara pendekatan dia tu agak kejam lah, agak agresif. Yelah bunuh orang kot. Baik ke bunuh orang? Jahat. Same dia. Bunuh orang kot jahat. Tapi in a sense dia macam dia membunuh siapa? Bekerjasama dengan Jepun. Dia bunuh orang yang bekerjasama dengan Jepun, terutama orang Melayu. Dia macam ni, kalau kamu lihat drama, dia ada contoh ni raja. Yang ni A, yang ni B. Okay. A dengan B ni dua-dua bekerja bawah raja. Tapi ni ada penjahat seorang. Penjahat C. Okey, lihat baik-baik dengan baik-baik C ni macam dia macam mencuri lah duit raja, dia curi RM RM2 katakan, dia curi duit raja ni RM2. Lepas tu raja pun cakap, ada orang curi duit aku ni RM2. Kita hukum dia bunuh. Lepas tu A cakap, yang bunuh, yang curi duit raja adalah C. Lepas tu B cakap, ya ke? Lepas tu B pun pergi bunuh C. Dia bunuh. Bila dia bunuh C, yang ni berlaku sebab tu cerita ni. Cuba bayangkan 100 tahun akan datang, bila orang lihat balik cerita ni, apa pandangan kamu semua? Nampak tak? Faham tak? Raja kedekut RM2 Jepun. Zaman dulu RM2 tu banyak kot. So cerita curi duit RM2 ni, walaupun sikit lah bagi yang ambil. Kalau anda kata 100 tahun akan datang, bila kita jumpa balik cerita macam ni, kita akan anggap B yang jahat. Betul tak? Sebab dia yang bunuh C. Tapi hakikatnya A yang bagi tahu C yang bunuh, tapi dia tak buat kerja buruk tu pun. Maksudnya tangan kotor. Dia tak kotorkan tangan dia langsung. Yang sanggup kotorkan tangan adalah B. Nampak tak kat situ? B sanggup kotorkan tangan untuk claim what's right, apa yang betul. Itu curi duit raja tu lah. C dia tak buat apa-apa pun.
Lepas tu in the end 100 tahun akan datang orang akan anggap C ni baik. Yang jahat adalah B. Nampak tak? Itulah sejarah. Itulah sejarah. Apa yang kita baca dia lebih kepada gambaran segelintir saja, cebisan sejarah. Kalau ikutkan sejarah yang sebenar-benarnya, dia tak boleh nak diukur sebab it is really unexpected. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kita hanya mampu menilai mengikut daya fikiran kita. So kalau kamu semua fikir bintang 3 tu jahat, make sense. Betul lah sebab dia bunuh orang kot. Tapi kalau kamu anggap bintang 3 tu baik, kenapa? Okay, justify. Bagi sebab kenapa dia baik. Baiklah sebab dia dibunuh siapa? Orang yang bekerja dengan Jepun. Orang yang jajah tanah Melayu. Itu terpulang pada kamu semua. Apa tindak balas orang Melayu bila bintang 3 ni berleluasa? Sampai darurat tanah Melayu ni. Orang Melayu bersatu. Bersatu teguh, bercerai kita roboh. Apabila bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam, gangguan bintang 3 dalam urusan keagamaan di surau dan masjid, dia kacau juga ya surau dan masjid, menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan fisabilillah, jihad fisabilillah, bertujuan untuk mempertahankan maruah bangsa dan juga hak orang Melayu lah. Lepas tu berkaitlah dengan ulama. Ulama cakap apa? Kita perlu lawan bintang 3 sebab zalim. Itu bagilah ayat Quran sikit. Qala Rasulullah tiba. Dia bagi cakapnya. Bila orang duduk kat surau masjid tu dia ratik macam, kita perlu lawan bintang 3. Lawan. Tiba. Itu jihad fisabilillah. Contohnya di Johor, Haji Saleh Abdul Karim atau dikenali sebagai Kiai. Kiai inilah orang kuat agama lah. Kiai Saleh mempelopori penentangan terhadap bintang 3. Okey, take note ya. Ada dalam kuisis nanti. Mempelopori penentangan terhadap bintang 3 dengan menubuhkan pasukan tentera selempang merah. Ingat ya, tentera selempang merah. Bukan mentera semerah padi, bukan merah-merah syair merah silu, tapi tentera selempang merah. Di Sungai Manik, Perak, Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi khalifah parang panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman bintang 3. Keadaan yang berlaku ini menyebabkan negara kita berada dalam suasana tidak aman. Okey, saya padam balik. Saya clear erase on in. Okey. Apa yang kamu perlu tahu? Tentera selempang merah. Tahu tak selempang tu apa? Selempang tu macam ni. Dia macam ada kain kat sini, warna merah. So tentera selempang merah ni lah yang versus dengan bintang 3. So ingatlah, tentera selempang merah, bukan mentera semerah padi dan sebagainya. Okay, seterusnya, kompromi dan usaha perundingan. Apa itu kompromi? Dia macam kena kompromi lah, berkompromis. Maksudnya macam give and take. Macam contohnya kamu dengan kawan kamu nak pergi Queens Bay, nak makan penny sebagai contoh. Kawan kamu cakap, alah tak cukup duit lah. Kamu ada duit. Kamu cakap, okay, aku boleh belanja kamu dengan syarat kau ambil aku dengan motor. Kita pergi Queens Bay makan penny. Itulah kompromi. Dia macam give and take. Compromise. Bersetuju. Yes. Thank you, Amir. Kompromi tu macam give and take, and then you come into conclusion together. Selempang merah lawan bintang 3. Lawan. Kau lihat kat sini Mana? Ni. Ini mempelopori. Ini macam memulakan lah penentangan terhadap bintang 3 dengan menubuhkan pasukan tentera selempang merah. Untuk lawan bintang 3, Kiai Saleh tu yang menubuhkan pasukan tentera selempang merah. Itu dia. Okey. Lawan bukan kerjasama. Okay, next.
Kebangkitan orang Melayu menentang bintang 3 mencetuskan pergaduhan kaum. Kaum. Menyedarkan pemimpin masyarakat dan raja-raja Melayu tentang kepentingan perdamaian. Berbaik-baik. Contohnya, usaha Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar dilantik oleh Sultan Ibrahim sebagai pegawai daerah. Pegawai daerah Batu Pahat dengan tugasan utamanya menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. And then pada Ogos 1945, Datuk On Jaafar mengatur perundingan antara Kiai Saleh. Okey, kalau Kiai Saleh yang kita ingat tadi, Kiai Saleh ni yang memulakan Tentera Selempang Merah tadi. Yang ni, Tentera Selempang Merah, nampak ni. Yang ni Kiai Saleh kacak je, muda lagi. Dan pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Kompromi, Datuk On Jaafar berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja, manakala Bintang 3 pula menamatkan kekuasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Kedua-dua pihak ini memberikan kerjasama kepada beliau sebagai pegawai daerah untuk mengembalikan keamanan di Johor. So, adakah usaha Datuk On Jaafar tercapai? Ya, jawapan dia. Dia buat apa? Dia buat kompromi lah, dipujuk. Bebaskanlah orang Cina tu. So Bintang 3 pula, dia dah stop. Dia dah tak nak bunuh dah. Tak kasar dah. Akhirnya, ending. Happy ending. Happy ending. Seterusnya, peranan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu berperanan penting dalam usaha menyelesaikan perbezaan kaum. Betul ke? Macam mana raja-raja main peranan untuk orang tengah gaduh ni, raja tolong? Bayangkan, kaum tengah gaduh ni, raja turun. Turun, stop. And then semua stop. Macam tu ke? Kita lihat ya. Raja-raja Melayu berperanan penting dalam usaha menyelesaikan perbezaan kaum. Contohnya, Sultan Pahang. Sultan Abu Bakar Ya'tuddin Al-Muazzam Shah berangkat ke Kuala Lipis, ini tempat Siti Nurhaliza ya, untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Oh, dia sampai pergi dia pergi sendiri kat perusuhan tu, dia cakap, stoplah gaduh Malay and Chinese, stop fighting, Malay, Chinese, stop fighting, come on. Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Muhtasim Billah Shah juga mengadakan lawatan dan pemantauan ke certain daerah bagi memastikan tak ada lagi pergaduhan orang Melayu dengan orang Cina. Baginda kemudian dia terlibatlah untuk berjumpa dengan pemimpin tempatan tu, cakap, kita ni tak boleh gaduh-gaduh lah, kita ni hidup harmoni. Mesyuarat dengan penghulu, ketua kampung, pegawai kerajaan untuk pastikan selepas perang ni kita patut stand together as a country, bukannya fighting with each other. So in a sense, Datuk On Jaafar dengan peranan Raja Melayu ni sangat efektif untuk memulihkan kembali tanah Melayu yang agak hancurlah sikit sebab perang. Okay, macam mana pula dengan Sarawak selepas Jepun menyerahkanlah? Ketegangan antara kaum berlaku di beberapa tempat sebelum pendaratan tentera Australia pada 11 September. Di Kanawit, permusuhan Kanawit ni kat mana? Kat Sarawak lah. Berlaku antara bekas gerila peribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersebahat dengan tentera Jepun. Di Kuching pula, campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum. Kat Sarawak ni, selepas Jepun surrender, apa yang berlaku? Masih ada lagi ketegangan kaum. Sebelum berlaku pendaratan tentera Australia ni, macam nak cakap mana? Tentera Australia ni adalah arahan PBB. Dia macam hantar tentera Australia untuk kawal keadaan. So kat sini kita perlu tahu orang Australia ni baik lah. Sebab dia nak tolong damaikan. Kalau dia kata, stop. We're Australian, we are here to help you guys. Tiba. Tapi maksudnya macam tu lah. Askar Australia ni datang ke Sarawak untuk tengok, pantau supaya tak ada lagi ketegangan atau perusahaan kaum di Sarawak. Okay, pendudukan Jepun sememangnya memberikan impak negatif. Negatif. Kalau kamu cakap pendudukan Jepun tu bagi impak positif, kenapa? Bagi tahu saya sedia untuk mendengar. Kalau ada,
On mic, saya nak dengar pendapat kamu terhadap keharmonian masyarakat di negara kita. Keretakan hubungan kaum menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan keharmonian masyarakat. Peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita semua supaya mengelak daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum. Tak kira lah Melayu ke Cina ke India ke Iban ke Kadazan ke, semuanya termasuk dalam Malaysia. Tindakan ini boleh menjadi ancaman kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan juga kestabilan negara. So in the end untuk bab ni, bab 3 ni lah apa yang kita tahu, apa yang kita perlu conclude adalah konflik dunia. Ada perang pertama, perang dunia kedua, perang Pasifik, pendudukan Jepun. Sememangnya meninggalkan kesan lah mendalam terhadap kita semua. Kesengsaraan dan juga kemusnahan akibat perang tu, kita tahu na'udzubillah lah sebab kita duduk kat zaman aman sekarang. Kalau kita lihat Bintang 3 tadi, bunuh orang Melayu sendiri kalau bersepakat dengan Jepun. Kita tak duduk zaman tu. Darurat 14 hari. Nampak? Tu tak sebut lagi Shibil atau nama-nama pejuang nasionalis yang kita dah study minggu lepas. So sebagai masyarakat dunia, kita perlu hidup bersama-sama untuk hidup happily lah together. Tu je lah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Ada. Ramai ni. Oh, Danish ada. Selamat datang Danish. Uzma Zahira, Naim Damia. Senyap je ni. Cepat-cepat. Kalau ada soalan tanya je. Kita diskusi sekarang. Kita open minda kita sama-sama. Tanya je. Gak ada. Loh, kenapa gak ada? Ada lah. Okay, kalau tak ada, kita go to Rafi yang okay, ada chat. Kita lihat. Aku ada soalan ke? Gak tahulah saya. Ingatkan soalan tadi ya, man. Okay, kita lihat. Kita go through dari tadi. Semangat Asia. Macam mana gerakan asesmen tempatan ni dan juga pendudukan Jepun? Pertama sekali lah semangat anti penjajah. Anti penjajah ni tak sukalah penjajah. Tak sukalah British, tak sukalah Jepun. Itulah anti penjajah punya semangat. Contohnya KMM lah. KMM tak suka dengan British. Tak suka juga dengan Jepun. Tapi in the end dia kerjasama dengan Jepun untuk membuang British. Itulah pengembangan semangat anti penjajah. Kemudian perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Sanggupnya KMN ni bekerjasama dengan Jepun untuk mendapat kemerdekaan, and then dia betray Jepun, and then dia tubuhkan sendiri parti komunis, parti Persatuan Melayu Muda, PKMM, iaitu parti politik yang pertama. So in a sense, kalau kamu nak justify sama ada KMM ni baik atau jahat, semua tu terpulang kepada tahap pembacaan kamu lah. Tapi kalau kamu tanya saya akan cakap KPN ni baik sebab apa? KPN ni baik sebab apa? KPM adalah KMM. Persatuan Melayu Muda ni baik sebab dia memperjuangkan kemerdekaan. Memperjuang kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buat kerja jahat untuk merdeka. Maksudnya dia sanggup stain their hand with blood. Sanggup bunuh orang untuk merdeka. Dia perlu ya, contohnya kalau kamu lihat cerita Naruto lah. Naruto kan. Dia ada Anbu. Anbu ni lah yang buat kerja jahat untuk bunuh penjenayah. Kalau tak, kurang aman lah kalau penjenayah tu boleh luasa. Untuklah tangan-tangan kotor yang setengah tu masih perlukan juga untuk keamanan negara. Sebab tu menarik kalau kita mendalami betul-betul sejarah ni, sebab dia macam cerita movie ataupun drama. Tapi yang kurang menarik ni sebab yelah, perkataan banyak kot nak baca. Langkah awal terjadi Jepun membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu. Kadang-kadang membosankan bagi sesetengah orang. Make sense lah, kalau saya baca banyak pun saya pun bosan. Tapi we can make it interesting kalau kita guna imaginasi kita lah. Imagine macam mana KMM ni
Dia bekerjasama di Jepun. Kita bayangkan macam mana. Kita bayang dia jabat tangan. Kita macam kita create our own film. Kita create movie kita sendiri. Instead of duduk atas katil duduk berangan, baik kamu berangan sejarah. Macam drama Netflix tapi konteks dia sejarah. Penjenayah lagi bagus dari hero sebab penjenayah sanggup buat jahat untuk kita tapi hero sanggup korbankan kita untuk dunia. By the way, jangan Alright. Saya tak sebutlah nama. Saya sebut nama sebab interesting to have this kind of conversation with the student. Saya tak tahu tapi saya rasa saya suka sebab I can get to know you better. Sorry for that. Yes. In a sense penjenayah lagi bagus. Acah lah Amir ni. Tersebut nama, sorry. Sampai saya sebut. Okay, seterusnya kita pergi kat soalan ya. Nanti kita pergi kat quiz pula. Soalan ni kita untuk merangkum apa yang kita dah belajar minggu lepas dan secara keseluruhan untuk bab 3. Okay, mana soalan dia? Okay, ni soalan dia. Okay, kita jawab sama-sama ya. Kalau kamu nak jawab, penjenayah lebih bagus, Humaira tanya. Okay, yes, Humaira. Ni saya nak dengar antara student saya cakap, kamu ada pendapat kamu, kamu ada pendapat kamu. Sebab manusia ni tak boleh ada pendapat yang sama. Okay, sebab apa Humaira? Saya faham. Okay. Saya terangkan ni konteks saya sebagai third person of view. Okay. Saudara ni cakap, penjenayah lagi bagus dari hero sebab penjenayah sanggup buat jahat untuk kita tapi hero sanggup korbankan kita untuk dunia. Sebab apa? Contoh penjenayah ni dia bukan penjenayah kamu lihat dekat media sosial di TV ke apa, Humaira. Penjenayah ni kita ambil orang yang sanggup buat jahat untuk kebaikan bersama. Contohnya pernah tengok tak cerita Saw? Cerita Saw pula dah. Cerita Saw lah katakan. Cerita Saw. Dalam satu bilik ada 5 orang. Ada 5 orang Okay, dalam satu bilik ada 5 orang. Dengar dulu Humaira, saya bagi analogi dulu Dalam bilik ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. And then adalah seorang ni yang letak orang dalam kotak ni lah. Cakap, okay, untuk hidup, to survive, you must kill one of you. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Orang ni cakap, setan lah kata-kata setan. Cakap, perlu bunuh salah seorang. 1, 2, 3, 4, 5. Perlu bunuh salah seorang. Okay. Saya letak yang ni love. Nampak cantik pula. So, bagi nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni, kalau seorang dibunuh, 4 orang boleh hidup. 1, 2, 3, 4 boleh hidup. Okay. Lepas tu, bila cakap, kalau bunuh seorang, 4 orang boleh hidup. So, yang nombor 5 ni bunuh nombor 1. Dia sanggup jadi penjenayah untuk 2, 3, 4 ni hidup. Nampak tak? Tapi in a sense dia penjenayah. In a sense dia penjenayah. Tapi hero dia macam, hero tu saya tolak tepi dululah. Saya tak cakap dia lagi baik daripada hero. Tapi penjenayah tu sendiri kita pun tahu kenapa dia buat benda macam tu. Adakah rasional dia bunuh seorang ni perkara yang betul untuk dilakukan atau salah? Betul atau salah, Humaira? Nombor 5 ni bunuh nombor 1 supaya 2, 3, 4 dapat hidup. Betul atau salah tindakan dia? Itu ialah persoalan yang diajukan oleh saudara tu lah. Lepas tu, saya tak tahu hal macam ni nak cakap macam mana. Betul sebab dia macam
It's more than that. Sebab in the end yang boleh buat judgement mengikut kapasiti pemikiran kita. So kalau kita nak cuba kaitkan dengan PKMM, contoh bintang 3. Bintang 3 ni boleh guna bintang 3. Bintang 3 ni dia sanggup melakukan kerja yang kotor, iaitu membunuh siapa? Membunuh pengkhianat negara. Siapa-siapa orang Melayu yang tadi baru cakap kat Jepun, palatau bagi segala rahsia untuk Jepun buat onar lah kat tanah Melayu. Ramai yang mati. Tapi tak disebut dalam buku teks. Itu masalah dia. Sebab buku teks tak mampu untuk merangkumi semua benda. Tapi disebabkan oleh tali barut orang Melayu yang sanggup bekerjasama dengan Jepun ni, dibagi tahu certain rahsia dan sebagainya, Jepun dapat and then bunuh ramai orang Melayu. So bila Jepun dah tak ada, bangsa-bangsa yang tersakiti ni dia keluar balik, cakap siapa yang bagi tahu rahsia kat Jepun tu, dia macam marah lah. Bayangkan rakan seperjuangan, contohnya rakan perjuangan ni Humaira, Uzma, Syafira, geng 3 orang berjuang untuk merdeka. Tapi saya Cikgu Syahidi, saya yang khianat. Korang bertiga saya bagi tahu Jepun. Okey, Jepun. 3 orang ni, Syafira, Uzma dengan Humaira ni, dia nak serang Jepun. Dan bila Jepun tahu, Jepun pun bunuh. Jepun bunuh Syafira. Jepun bunuh Uzma. Tinggal Humaira seorang. And then bila Jepun dah belah, Humaira ni dia macam nak pertahankan lah. Macam, kenapalah ada tali barut yang sanggup jual nama even though aku ni berjuang untuk kemerdekaan. So Humaira pun membentuk bintang 3. Bintang 3 untuk cakap, oh tak guna, aku perlu pertahankan. Ramai komrad aku, rakan aku mati dibunuh. Syafira, Uzma. Siapa nak berjuang untuk diorang? Diorang ni berjuang untuk kemerdekaan tapi dikhianati. So Humaira pun menubuhkan bintang 3. Humaira cari siapa yang bersebahat dengan Jepun and then dapat tahu saya Cikgu Syahidi and then bunuh. Okey, nampak tak? Persoalan dia, adakah perkara itu betul atau salah? Nampak tak kat situ? Humaira faham tak analogi ni? Faham tak? Kesian saya mati. Contohlah Syafira. Saya memang setuju bunuh pengkhianat tapi komunis tetap tidak menyokong. Okey. Nice Humaira. Nice. So Humaira dah boleh buat judgement sendiri. Betul tak? Nampak? That's all that matters Humaira and I am so proud of it. Kamu dah ada pendapat kamu sendiri. Kamu setuju bunuh pengkhianat tapi komunis tetap tidak menyokong. So good for you lah. Thank you Humaira. So awak faham tak sekarang ni Humaira? Faham kan? Saya pun rasa awak faham. Tak apa Syafira, awak masih hidup. Master were not born, they were created. Hai, bermadah pula budak ni. Master were not born, they were created. I think I've heard this somewhere. Biasalah ni budak-budak ni. Kaneki, okay. Tahu? Tokyo Ghoul kan? Rasanya. Ke salah? Okay, cukup. Tak sempat quizzes pula nanti. Okay, kita throwback sikit-sikit apa yang kita belajar. Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914. Faktor apa yang menyebabkan perang tersebut? Siapa tahu? A, B, C atau D? Bagi jawapan cepat. A, B, C atau D? D. Apa? D. D. Okay. Thank you Humaira. Jawapannya adalah D. Yang bunuh adalah Gavrilo Princip. Astaghfirullahaladzim. Okay. Bakal Raja Austria Hungary dibunuh. Kalau kita flashback balik apa kita belajar dulu, sangat tragedik sebab dulu dia dah hampir dibunuh. Kalau Pearl Harbor tu Perang Dunia Kedua ke? Yes Humaira. Good job. Ini pun Perang Dunia Kedua semua ni. Nampak? A, B, C ni semua untuk Perang Dunia Kedua. Alhamdulillah. Okey, yang kedua pula. Bagaimanakah tokoh yang berikut
mengembalikan maruah bangsa dan negaranya selepas Perang Dunia Pertama. Benito Mussolini, Itali, Adolf Hitler, Jerman. Dia buat apa? Mengadakan referendum, memulakan sistem monarki, mengukuhkan angkatan tentera ataupun membangunkan industri baharu. Ada jawapan? Semua orang boleh bagi jawapan, kita discuss. Danish ada Danish. Cepat-cepat. Ada quizzes nanti ni. Kalau tak ada saya bagilah. Okay, jawapan dia adalah mengukuhkan angkatan tentera. Oh, dah ada chat. Kita lihat chat. C. Okay, thank you Ahmed. C. Mengukuhkan angkatan tentera. Sebab apa? Adolf Hitler dengan Benito Mussolini ni dalam bab 3 kalau kita lihat dia ada fasisma, nazisma. Saya tulis untuk fasis Benito, fasisma. Untuk Adolf Hitler, nazisma. Yang ni lah berkait dengan ketenteraan sebab dia macam cukuplah aku dihina. Aku nak bangkit sebagai tentera, aku nak jajah banyak negara. Itulah pemimpin ni lah. Jepun menyerang tanah jajahan kuasa barat di Asia dalam Perang Dunia Kedua. Apakah tindakan kuasa barat untuk menamatkan kemarahan Jepun? Ini mengisytiharkan dasar bumi hangus. Apa tujuan bumi hangus? Kuasa barat, British ni, dia bakar semua jalan kereta api, dia bakar tanaman padi, dia bakar bangunan. Sebab apa? Sebab bila Jepun jajah tanah Melayu, British tak puas hati. Nanti mesti Jepun kau semua kekayaan yang ada di tanah Melayu. So, British pun macam tak puas hati, dibakar habis. Dia bakar jalan raya, dia bakar jalan kereta api, dia bakar tanam padi. Supaya terbantutlah segala perkembangan ekonomi sewaktu penjajahan Jepun di tanah Melayu. That's why it's going kind of hard lah to be living at that time. So, jawapan ni adalah D. Okay, sekarang ni bersedia untuk quizzes, okay? Sekat quizzes. New share. Quizzes. Share. Ada 5 soalan saja. Soalan pun senang ni semuanya. Share dia. Copy link. Apakah? Go to chat. Everyone. Okay. Good luck semua. Tulis nama. Nanti kita start quizzes kita. You got disconnected. Ada orang join tak lagi? Dah 3 orang. Dah 3 orang join. Aduh ni. Boleh start tak? Tunggu saya start. Saya tekan start kamu check nanti. Oh no player pula. Okay, saya bagi link baru. Kamu cuba masuk dalam ni. Disconnected je dia tadi. Dapat tak masuk? Kalau tak dapat, saya terus start lah. Kita discuss soalan ya. Sebab internet saya kurang memberansangkan buat masa ni. Okay, kalau macam tu saya terus pergi kat soalan lah. Okay. Lihat ya. Nampak skrin ni kan? Saya project skrin ni, nampak tak?
Okey, Amir. Terima kasih, Amir. Okay. Kita discuss kat sini sebab quiz tu agak lambat. Nanti saya bagi link dalam Google Classroom, kamu boleh cuba jawab sekali lagi. Make sure perfect semua betul. Okey, bom atom little boy. Okey, macam mana? Hiroshima. Bandar Hiroshima. Yes, thank you. Bandar Hiroshima. Hiroshima. Okay. Kita show answer Oh, betul. Bandar Hiroshima. Bandar Tokyo salah, Bandar Konoha pun salah, Bandar Srivandi pun salah. Kalau Fat Man kat mana? Nagasaki. Yes, Nagasaki. Nagasaki, yes. Okay, good job. Amir, good job Humaira. Okay, next. Soalan kedua. Astagfirullahaladzim. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan diteruskan dengan strategi baharu. Antara pasukan KM yang terlibat adalah Giu apa? Gyugun Gyutai. Thank you. Pandai. Gyugun Gyutai. Easy. Easy, aduh. Because you guys are so smart already. Gyutai. Show answer lah. Gyutai and Gyugan. Gyukun ni, Gyusan ni macam Demon Slayer nama dia. So kita hide answer, kita pergi pada nombor 3. Apakah tindakan orang Melayu apabila bintang 3 mengancam institusi politik dan agama? Terkejut, bersatu, ketakutan. Orang Melayu bersatu. Bersatu. Yes, thank you. I'm so proud of you guys. Orang Melayu bersatu. Okay, kita lihat soalan yang keempat pula. Di Johor, Haji Saleh Abdul Karim mempelopori perjuangan menentang bintang 3 dengan menubuhkan pasukan yang dinamakan sebagai Tentera Selempang Merah. Merah. Yes. Kenapa Mentera Semerah Padi salah? Sebab ni lagu M. Nasir. Ni show answer. Yang ni Seribu Calak Ungu ni lagu tu. Aina Abdul. Seribu Calak Ungu. Okay, hide answer. Kita pergi pada soalan terakhir. Pendudukan Jepun memberikan impak negatif terhadap tanah Melayu. Benar atau salah? Benar atau tidak benar? Benar. 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 Sebab apa saya cakap tidak benar pun betul? Sebab dia bergantung kepada justifikasi kamu semua. So, kalau saya sendiri pun saya cakap benarlah impak negatif Jepun bawa kat tanah Melayu. So, kesimpulannya untuk kelas petang ni saya harap bab 3 dah habis. Minggu depan kita masuk bab 4 dan saya doakan segala ilmu yang kita berkongsi hari ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Saya doakan yang terbaik untuk kamu semua dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Terima kasih sekali lagi dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yes, thank you. You're welcome. It's okay.